Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar daripada Mahat Tafiz dan Bahasa Al-Quran akan membentangkan kursus saya, iaitu pandangan hidup Islam. Tajuk yang saya bawakan pada hari ini ialah Mukjizat Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ialah sebagai cahaya dan petunjuk hidup. Al-Quran yang bersamanya kita hidup dan bersamanya juga kita akan mati. Sebagai seorang mukmin, kita wajib untuk beriman dan mencintai serta melaksanakan apa-apa yang diperintahkan di dalamnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah dan juga merupakan sebuah utama ajaran Islam. Al-Quran mempunyai nilai yang sangat universal yang tidak akan pernah lapuk zaman dan sesuai dengan semua suasana. Tujuan pada saya punya presentation hari ini ialah menghuraikan tentang maksud Al-Quran dan konsep mukjizat Al-Quran yang pada zaman yang semakin memuncak ini. Ramai yang tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, meskipun Al-Quran itu mencakupi aspek kehidupan yang tiada gantinya. Kalau pasal mukjizat Al-Quran, mesti kita tahu makna Al-Quran kan. Al-Quran berasal daripada perkataan qara'a yang bermaksud membaca. Sementara dari sudut istilah pula, Al-Quran bermaksud kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dalam bahasa Arab sampai kepada kita secara mutawatir. Ia dikumpulkan dengan satu mashaf yang mulia dan dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan jadi ibadah jika membacanya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berasal-asal dalam tempoh 3 tahun. Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan dengan Lailatul Qadar. Mukjizat Al-Quran, Al-Quran kita tahu maksud dia kan. Kita akan tahu maksud mukjizat pula. Maksud mukjizat dari segi bahasa ilat, ijaz, yang bermaksud melemahkan atau ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu, dan ia merupakan lawan bagi kemampuan. Apabila kemujizatan muncul, maka tampaklah kemampuan mujizat, iaitu sesuatu yang melemahkan. Dari segi istilah pula, ijaz adalah perkara yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi sesuai dengan kehebatan umat yang dipimpinnya, yang ianya tiada mungkin ditandingi oleh sesiapa pun. Tujuan penurunan Al-Quran ialah untuk membetulkan akidah, meneguhkan ketuhanan Allah yang Maha Esa, mempunyai tugas-tugas dan penyertaan kewujudan hari akhirat. Al-Quran juga menggambarkan bahawa syirik merupakan satu perbuatan dosa yang besar dan tidak diampuni oleh Allah. Kesemua para nabi menyuruh manusia kepada Allah yang Maha Esa. Tujuan penurunan Al-Quran juga iaitu penghistaraan terhadap kemuliaan manusia dan hak-haknya. Al-Quran menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang mulia dan yang dijadikan sebaik-baik ciptaan, bukan sempurna tapi sebaik-baik kejadian. Dan seterusnya, ia memberitahu bahawa manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan manusia, memberi rezeki, mengurniakan pelbagai nikmat yang tidak dapat dihitung. Tujuannya juga ialah untuk menyucikan jiwa manusia. Aku sentiasa menyuruh manusia supaya membersihkan jiwanya dengan melakukan kebaikan. Al-Quran juga berfungsi sebagai untuk membina keluarga soleh yang menjadi teras kepada kekuatan umat. Al-Quran menggalakkan umatnya supaya berkahwin, kerana perkahwinan itu dapat melahirkan keterangan, kebahagiaan dan rahmat. Tujuan Al-Quran juga untuk membina umat yang mempunyai kemuliaan dan menjadi saksi atas umat yang lain. Umat yang mengasaskan kehidupannya berdasarkan kepada akidah, syariah, akhlak, sekaligus membawa rahmat kepada seluruh manusia jagat. Mukjizat Al-Quran terbahagi kepada beberapa aspek, iaitu bahasa, ilmiah dan hukum. Bahasa, para pakar bahasa Arab telah menekuni ilmu bahasa ini sejak awal pertumbuhannya. Mereka mengubah puisi-puisi kata-kata hikmah dalam bentuk yang memukau dengan gaya bahasa yang begitu indah. Akan tetapi, meskipun bahasa itu telah meningkat dengan tinggi, tetapi jika dihadapkan di hadapan Al-Quran dengan kemujizat bahasanya, ia menjadi pecahan-pecahan yang kecil yang tunduk hormat dan takut kepada usul Al-Quran. Aspek kejayaan ilmiah pula, ilmu pengetahuan akan selalu berubah dan berkembang untuk kemajuan. Kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemukjizatannya
terletak pada dorongannya untuk sentiasa berfikir dan menggunakan akal. Aspek ketiga iaitu hukum. Al-Quran meletakkan hukum-hukum yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Contohnya yang dapat dilihat dalam rukun Islam, menafikan setiap sesuatu sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ia memberikan nilai murni bagi manusia agar sentiasa kembali kepada Allah dan tidak terlampau berharap kepada manusia lain. Ia akan menyebabkan manusia lupa pada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan kesyirikan kepada Allah dan membawa kita pada azab di akhirat kelak. Al-Quran mempunyai banyak kehebatan yang sangat hebat. Al-Quran adalah mukjizat yang hanya untuk umat manusia saja. Dan pada umat Nabi Muhammad SAW. Di dunia ini ia menjadi syifa, iaitu ubat atau penawar bagi manusia, dan di akhirat ia menjadi syafaat, iaitu memberi pertolongan ketika manusia menghadapi penghisaban yang semua menyesat atas perbuatannya. Al-Quran akan menemani kita walaupun di mana-mana pun kita berada. Mukjizat Al-Quran bukan sahaja pada ilmunya, tapi juga ia adalah ayat-ayat yang sangat mudah untuk dihafal dan diingat. Walaupun seseorang itu tidak fasih dan tidak faham bahasa Arab, sehingga anak-anak kecil pun tidak ada masalah menghafal surah Al-Fatihah. Tidak ada satu pun kitab agama yang lain yang dapat dihafal keseluruhan isi kandungannya oleh pengikut-pengikutnya. Walaupun bagaimanapun, taat pada agama, ayat Al-Quran saja yang dapat dihafal isinya dengan pertolongan Allah juga. Allah yang menghafal Al-Quran digelar Al-Hafiz. Dengan adanya Al-Hafiz inilah Al-Quran akan terpelihara dan akan daripada dirosakkan oleh musuh-musuh Islam yang na'udzubillah min dzalik. Kesimpulan daripada yang kita dapat pada hari ini ialah Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di samping mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling tinggi, paling besar dan paling ampuh untuk melakukan orang yang ingkar terhadap kenabian beliau. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Keluar biasa yang tampak atau terjadi melalui mereka itu ibaratkan sebagai ucapan Tuhan. Al-Quran adalah kitab yang menjadi rujukan umat manusia, tak kira agama Islam ataupun luar agama Islam, agar hidup kita diberkati oleh Allah. Isi kandungannya terdapat dalam Al-Quran. Dia menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dia mempunyai dari segi aspek sains, intelektual, yang akan datang dan bahkan yang lepas. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai Al-Quran yang merupakan ukur iman kita. Mukjizat Al-Quran tidak mempunyai pengkhususan zaman tertentu. Sebagaimana juga cabarannya terdapat terhadap manusia tidak mempunyai masa-masa yang terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sahaja.